Audio Jungle. Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya Muallimah Wahida. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian dan peringatan bersama berkaitan dengan tajuk tazkirah, iaitu malam Lailatul Qadar, malam yang dinantikan oleh seluruh orang yang berpuasa dan orang mukmin yang lain. 10 akhir Ramadan adalah merupakan di antara malam-malam yang penuh dengan keberkatan dan kelebihan yang tertentu. Malam-malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh orang mukmin. Bulan Ramadan, Al-Quran dan malam Lailatul Qadar mempunyai hubungan yang sangat rapat di antara satu sama lain, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadr ayat 1 sehingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan apakah yang menyebabkan engkau mengerti apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Jibril turun dengan keizinan daripada Tuhan mereka untuk setiap urusan. Malam ini sejahtera dari hingga terbit fajar. Surah Al-Qadr ayat 1 sehingga ayat 5. Kelebihan menghayati malam Lailatul Qadar. Kerana mulianya malam Lailatul Qadar ini, Rasulullah SAW menganjurkan supaya umatnya bersedia menyambut dan menghayati malam yang berkat itu dengan pelbagai jenis amalan dan ibadah yang diterangkan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sembahyang dan berbagai jenis ibadah yang lain, sedangkan ia beriman dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya ia akan diampunkan dosanya yang lalu. Rasulullah SAW merupakan contoh yang baik dalam menghayati malam-malam Lailatul Qadar, terutamanya 10 malam akhir bulan Ramadan, dengan baginda sentiasa beriktikaf di masjid dengan mengerjakan pelbagai jenis ibadah untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang mulia. Ini juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya, biasanya Rasulullah SAW berusaha bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal ibadah pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan berbanding dengan masa-masa yang lain. Dan dalam hadis yang lain juga, Aisyah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersedialah dengan bersungguh-sungguh untuk menemui
Ingat malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Apa malam-malam ganjil ni? Malam-malam ganjil yang disebutkan ialah malam 21, 23, 25, 27 dan 29 daripada bulan Ramadan. Dalam pada itu terdapat juga beberapa hadis yang menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu pernah ditemui dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 21 Ramadan. Pernah juga ditemui pada malam 23 Ramadan. Terdapat juga hadis yang menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang sahabat baginda yang bertanyakan mengenai masa Lailatul Qadar supaya ia bersedia untuk menghayatinya. Baginda menjelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Dari keterangan-keterangan yang diberikan, terdapatlah kita membuat kesimpulan bahawa malam Lailatul Qadar itu berpindah dari satu tahun ke satu tahun yang lain di dalam lingkungan masa berlakunya waktu malam Lailatul Qadar itu di dalam akhir dari bulan Ramadan. Yang pasti bahawa masa berlakunya malam Lailatul Qadar itu tetap dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya setiap umat Islam menghayati 10 malam yang akhir daripada Ramadan ini dengan amal ibadah. Kerana dengan cara itulah sahaja mudah-mudahan akan dapat menemuinya dan dapat pula rahmat yang diharapkan yang akan menjadikan seseorang itu hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jangan pula kita nak kejar malam Lailatul Qadar, kita tinggalkan hal-hal yang lain pula. Iaitu kita sama-samalah kejar apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar banyak sangat kita dengar. Di antara kita mungkin pernah dengar tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang tersebar luas dalam masyarakat kita pada masa kini, iaitu dengan banyaknya malam yang memiliki beragama khurafat seperti malam Lailatul Qadar itu pohon sujud, bangunan-bangunan tidur, tanda apa lagi? Air tawar berubah jadi masin, anjing-anjing tidak menyala. Kita banyak mendengar tanda-tanda malam Lailatul Qadar daripada masyarakat sekarang ni. Tapi ada juga Nabi SAW pernah menggambarkan kita di beberapa sabda Rasulullah SAW tentang tanda-tandanya, iaitu yang pertama berkaitan dengan udara dan suasana pagi yang tenang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkatanya Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tenteram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk. Esok paginya matahari terbit dengan cahaya yang lemah berwarna merah. Yang keduanya, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar yang terang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, kami pernah berbincang tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah SAW. Beliau berkata, baginda berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tak kala bulan muncul yang berukuran separuh nampan, makna kata bulan separuh. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, iaitu hadis riwayat daripada Wasilah bin Aqsa dari kitab
Al-Mu'jam Kabir, yang mana Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada yang dilemparkan pada malam itu dengan bintang. Dan yang kelima, orang yang beribadah pada malam tersebut akan merasakan seronoknya ibadah, tenangnya hati dia, nikmatnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti malam-malam yang lain. Oleh itu, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap kita dapat mengejar untuk mencari malam Lailatul Qadar bersama-sama, insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.